Sejarah dan asal-usul orang asli di Malaysia terutamanya di Selangor dan juga mereka ini memang orang asal semenanjung Tanah Melayu kerana mereka terlebih dahulu menetap ataupun berada di sini lebih awal. Rumpun-rumpun Melayu yang lain seperti Mandailing, Rawak, Aceh, Jawa, Bugis, Banjar dan lain-lainnya yang hidup di merata pelosok Nusantara ini, mereka memang kaum Bumiputera atau anak jati semenanjung Tanah Melayu, tidak wujud lagi ketika itu negara bangsa Malaya atau Indonesia. Yang ada hanyalah Nusantara. Mereka dipanggil Melayu Proto kerana susuk tubuh, raut muka mereka mirip Melayu, dan mereka boleh berbahasa Melayu. Mereka berpecah kepada 3 kumpulan mengikut 3 orang ketua dan pembesar dan mendarat dan berjumpa di Gunung Temu yang terletak di sempadan Negeri Sembilan dan Pahang. Dari situlah mereka menamakan diri mereka suku kaum Temuan. Dari situ mereka berpecah kepada kumpulan yang lebih kecil dan menetap di bukit-bukit dan kawasan pedalaman. Mengapa mereka memilih kawasan pedalaman yang jauh dari ketamadunan dan peradaban manusia ketika itu? Banyak sebabnya. Salah satunya kerana mereka selalu diserang dan dibunuh oleh etnik lain seperti Batak dan suku kaum Melayu yang ganas, seperti Melayu, Rawa, dan Minangkabau yang memiliki kekuatan persenjataan yang lebih baik. Mereka berasa aman dan tenang apabila berada bebas daripada musuh-musuh tradisi mereka walaupun jauh dari manusia lain. Semua ini diceritakan secara lisan oleh datuk nenek moyang mereka. Di Selangor, kaum Temuan merupakan suku kaum asli teramai berbanding yang lain. Kedudukan mereka berselerak di kawasan perbukitan. Mereka pernah memiliki kerajaan berpusat di Klang sebelum kewujudan Kesultanan Bugis di Selangor. Artinya memang berpindah randah budaya orang asli terutamanya jika berlaku kematian dalam kumpulan mereka ataupun kerana tanah pertanian mereka sudah tidak subur lagi. Tetapi mereka tidaklah berhijrah terlalu jauh kerana hutan masih luas. Mereka akan menetap di kawasan itu dan menanam tanaman ruji seperti ubi, padi huma, sekoi, dan durian. Kalau musim durian, mereka akan menetap di situ sepanjang musim. Sepanjang 2 bulan itu, mereka tak makan apa-apa selain durian. Di Kuala Langat, kaum Temuan boleh ditemui di pertempatan mereka di sekitar Mukim Tanjung 12. Bukan mereka sahaja kaum asli di Kuala Langat. Suku kaum asli Mahmeri pun tinggal di pesisir pantai di Pulau Keri, Tanjung Sepat hinggalah ke Sungai Sepang kecil di sempadan Selangor, Negeri Sembilan. Kalau suku kaum Temuan pakar, dalam hal ehwal hutan, suku kaum Mahmeri ini tidak kurang hebat juga. Mereka ahli dalam penangkapan hasil laut. Cakap je lubuk mana, memang diorang tahu. Kebelakangan ini Mahmeri terkenal ke seluruh dunia kerana kemahiran mereka mengukir patung nenek moyang dipentaskan oleh Kementerian Pelancongan. Ribuan pelancong asing pernah tiba di pusat budaya Mahmeri di Pulau Keri. Untuk pengetahuan semua, nama Pulau Keri diberi sebagai penghormatan kepada V. Keri, pengusaha ladang yang memajukan pulau tersebut menjadi ladang pertanian di bawah pengurusan Jugerlin dan Keri Island mulai tahun 1901. Sebelum ini Pulau Keri dipanggil Pulau Alang ataupun Teluk Gunjeng oleh kaum asli dan penduduk sekitar Jugra dan Teluk Panglima Garang. Gunjeng merujuk kepada sejenis paku pakis yang banyak tumbuh di situ. Hubungan orang asli dengan kaum-kaum lain, pada waktu dahulu kurang mesra. Ini kerana orang Melayu menganggap orang asli sebagai golongan kafir dan ganas. Malah mereka menganggap orang asli mengamalkan ilmu hitam yang boleh memudaratkan kehidupan mereka. Sememangnya orang asli tidak beragama. Mereka mengamalkan animisme, kepercayaan terhadap semangat hutan dan datuk nenek moyang. Kuasa sihir mereka kuat dan menakutkan, kepercayaan terhadap kuasa gaib di hutan, adanya tangkal pelindung diri, ilmu kebal dan sebagainya. Orang Melayu tidak berani untuk masuk ke hutan dalam kumpulan kecil, takut akan orang asli dan sihir mereka. Begitu juga orang asli,
Mereka takut ditangkap, dijual sebagai hamba atau dibunuh jika terserempak dengan kumpulan pendekar Melayu yang menjalankan pemerdagangan manusia untuk dijadikan hamba sahaya buat keluarga bangsawan yang sanggup menawarkan harga yang tinggi. Lelaki dewasa dibunuh, anak lelaki dijadikan hamba di ladang, gadis dijadikan hamba di rumah. Bagi mereka, Melayu memang jahat, itulah yang diulang-ulang oleh penglipur lara mereka, tetapi tidak semua kaum asli ini mengalami trauma yang sama. Di sesetengah tempat, interaksi sosial bermula dengan keperluan mendapatkan barangan hutan daripada orang asli, manakala keperluan orang asli dapat dipenuhkan oleh orang Melayu. Sebagai contoh antara keperluan orang Melayu adalah rotan, damar, getah perca, herba perubatan dan pelbagai lagi produk hutan. Keperluan orang asli pula ialah tembakau, beras, periuk belanga, pakaian, kain sarung, kelambu, pisau, parang, dan peralatan besi yang lain. Urus niaga dijalankan oleh pihak orang asli meletakkan barangan niaga mereka di suatu lokasi yang dipersetujui. Kemudian mereka beredar dari situ meninggalkan barangan mereka untuk diambil oleh peraih Melayu yang kemudiannya meletakkan barangan tukaran yang dipersetujui untuk diambil kemudiannya oleh puak orang asli itu. Lama-kelamaan hubungan perniagaan ini menjadi pembuka persahabatan antara kedua-dua kaum sehingga ada di antara kaum asli ini meniru budaya dan adat resam orang Melayu sehingga ada yang memeluk Islam malah mengahwinkan anak mereka dengan pemuda Islam. Kini mereka masih menjadi hamba tebusan pihak pemaju dengan izin dan pakatan bersama ahli politik yang memerintah yang sewenang-wenangnya merampas tanah adat yang sepatutnya dilindungi undang-undang kanun tanah negara. Kini mereka tidak lagi duduk diam dan berlalu sepi. Lawan tetapi lawan walaupun di mahkamah. Mereka juga punya kawan dalam negara dan di luar negara, memberi sokongan moral, bantuan kewangan dan sokongan guaman untuk mereka. Perubahan sikap ini lahir kerana mereka kini generasi merdeka walaupun mereka masih ketinggalan berbanding kaum-kaum lain di Malaysia. Hubungan kaum asli dengan keluarga diraja. Walaupun hubungan kaum di peringkat akar umbi antara Melayu dan orang asli ini agak pesimis dan nominal, tetapi di peringkat pucuk pimpinan tertinggi negeri, hubungan baik dengan lembaga adat kaum asli ini mesti dipelihara dan dijaga. Hal ini kerana orang asli juga merupakan rakyat jelata yang harus dilindungi kerana merekalah yang menjadi pengikut yang setia untuk menjaga keutuhan dan perbendaharaan hasil hutan negeri. Kepimpinan batin diiktiraf dan diberi ganjaran dan keistimewaan. Cara paling berkesan adalah menerusi perkahwinan. Perkahwinan antara keluarga diraja dan keluarga batin memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak, walaupun mobiliti sosial untuk anak gehara ini agak sukar dalam percaturan takhta diraja. Mengikut catatan, satu contoh perkahwinan ini berlaku dalam keluarga diraja Selangor apabila dikatakan Bonda Sultan Abdul Samad bernama Cilipah dari keturunan orang asli. Kesimpulannya, peranan orang asli dalam sumbangannya kepada pembangunan negara jangan dan tidak boleh dinafikan. Sejak dahulu lagi mereka membantu pemerintahan sebagai penjaga khazanah hutan negeri, pengumpul hasil hutan untuk pasaran terbuka, pengamal perubatan herba, penjejak hutan bagi kerja-kerja pembinaan jalan raya dan kereta api, bekerja di ladang walaupun sebagai hamba, menjadi perisik dan penjejak pengganas komunis bagi pihak polis dan tentera ketika zaman darurat dan masa kini. Mereka juga kini berganding bahu bersama-sama rakyat Malaysia yang lain membantu diri, keluarga dan negara tercinta mengikut cara mereka tersendiri.